Kaidah pertama, zakat atau menjaga hati, umpama kesihatan anggota badan. Hati mempunyai dua makna. Satu, hati fizikal iaitu merujuk kepada organ dalaman utama tubuh yang berfungsi sebagai pam yang membekalkan darah ke seluruh badan. Ia bukan eksklusif untuk manusia sahaja, malah haiwan. Ia sebahagian ilmu anatomi. Dua, hati batin diterangkan sebagai latifah rabbaniyah ruhaniyah yang mempunyai kaitan dan hubungan dengan hati fizikal dengan cara yang hanya diketahui Allah. Hati spiritual ini adalah intipati kemanusiaan, yaitu elemen yang menjadikan seseorang itu manusia, berupaya menerima arahan baik dan menjauhi larangan yang buruk. Ia menjadi sumber akhlak yang baik dan juga buruk. Terjemahan, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkannya, jiwa itu, dan rugilah orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syams 9-10. Menjaga hati dan membersihkan hati diibaratkan seumpama menjaga tubuh badan agar sentiasa sehat dan terpelihara. Malah ia lebih penting kerana hati adalah tilikan Allah Subhanahu wa taala serta penentu kebahagiaan atau kerugian seseorang. Inilah maksud zakat dalam ayat di atas tadi. Amat rugi orang yang mengambil berat penjagaan tubuh luaran tetapi lupa akan hati. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh badan dan rupa bentuk kamu, tetapi Dia melihat kepada hati kamu. Hadis riwayat Muslim. Hati yang bersih dapat memastikan kebahagiaan seseorang. Hati menjadi suci bila mentaati Allah dan cemar bila melakukan maksiat kepada Allah. Menurut Ibnu Abbas dan Hasan al-Basri, zakat di dalam ayat 156, surah Al-A'raf ini bermaksud berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dengan mentaati Allah dan Rasul. Di akhirat kelak, manusia terbahagi kepada dua golongan, mujrim, orang yang berdosa, dan mutazaki, orang yang mensucikan dirinya. Allah SWT berfirman dalam surah Taha, ayat 74 hingga 76, sesiapa yang datang kepada Tuhannya sebagai orang berdosa, baginya neraka jahanam. Dan sesiapa yang datang menemui Allah dalam keadaan beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang memperoleh syurga Adn. Hati memerlukan iman, dan Al-Quran sebagai makanan rohani untuk mensucikan dan menguatkannya. Jika tidak, hati akan binasa. Oleh itu, penyucian hati mengandungi dua aspek, meningkatkan kebaikan, menghilangkan keburukan yang mengotorkan hati. Terjemahan, katakanlah kepada orang beriman lelaki supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Surah An-Nur 30. Menyucikan hati adalah dengan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dosa-dosa ibarat toksik di dalam tubuh, seperti parasit kepada tanaman. Langkah pertama untuk menyucikan hati adalah dengan bertaubat, maka ia menjadi sehat dan tumbuh dengan baik. Hati yang kuat dan terpaut dengan kebaikan, bebas daripada dorongan dosa. Kata ulama, zikir kepada Allah adalah seperti makanan kepada tubuh. Tubuh bila sakit tidak merasai nikmat makanan, begitulah hati tidak merasai kemanisan zikir apabila cinta kepada dunia menguasainya. Perlu difahami, hati yang suci atau bersih adalah kurniaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya bukan kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, tidak seorang pun daripada kamu yang akan menjadi suci selama-lamanya. Tetapi Allah menyucikan sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah An-Nur 21. Maka, tidak ada yang berjaya melainkan mereka yang disucikan oleh Allah. Allah adalah zat yang menyucikan, dan sesiapa yang disucikan olehnya, mereka adalah orang-orang yang terpilih. Maka, hendaklah seorang hamba bersungguh-sungguh memohon kepadanya, ikhlas dalam usaha, dan mengharapkan kurnia-Nya.
Sesungguhnya Allah akan membuka pintu rahmat-Nya kepada mereka yang memohon dengan sepenuh kejujuran. Antara doa Nabi Muhammad SAW, "Ya Allah, berikan kepada jiwaku takwanya, sucikanlah ia, kerana Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah penolong dan pemimpinnya." Hadis riwayat Muslim. Makanan hati yang paling utama adalah tauhid dan solat. Hati akan menjadi paling kuat dan subur dengan keduanya. Tauhid adalah sebab utama pensucian dan pertumbuhan hati. Firman Allah, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan dirinya." Surah Al-A'la 14. Dalam ayat ini mensucikan diri bermaksud meninggalkan syirik, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dan mengesahkan Allah. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengajak Fir'aun kepada tauhid dengan berkata, "Adakah kamu ingin mensucikan diri?" Surah An-Nazi'at 18. Tidak ada pensucian tanpa tauhid. Sebaliknya, syirik adalah kekotoran terbesar. Seperti firman Allah, "Sesungguhnya orang musyrik itu najis." Surah At-Taubah 28. Dalam ayat 6-7 Surah Fussilat, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa." Celakalah bagi orang musyrik yang tidak menunaikan zakat. Dalam ayat ini, kebanyakan ahli tafsir menyebut bahwa maksud zakat adalah tauhid. Ibnu Abbas berkata, mereka adalah orang yang tidak bersaksi bahwa la ilaha illallah. Tauhid ini bermaksud menafikan segala bentuk ketuhanan selain Allah daripada hati dan menetapkan hanya Allah sebagai Tuhan. Tidak ada kebahagiaan, kesempurnaan, atau keselamatan bagi jiwa, melainkan apabila Allah menjadi satu-satunya yang paling dicintai dan disembah. Tiada sesuatu yang lebih dicintai daripadanya, dan tiada sesuatu yang lebih diutamakan melainkan keredaannya. Solat, sumber pensucian. Selepas tauhid, solat adalah salah satu sebab utama untuk mensucikan hati selepas tauhid. Ia menjadi santapan rohani bagi hati, sebab hati menjadi hati dan sempurna. Namun, ini hanya berlaku jika solat itu dilakukan dengan khusyuk dan mengikut syarat-syaratnya dengan sempurna. Sebagaimana tubuh tidak dapat bertahan hanya dengan sedikit makanan, begitu juga hati tidak akan subur hanya dengan solat yang dilakukan secara tergesa-gesa. Solat yang sempurna dapat menyuburkan hati. Solat yang berkesan adalah solat yang dilakukan oleh seseorang yang benar-benar menghadirkan hati dan menghadap Allah dengan penuh khusyuk. Dia menginsafi kebesaran Allah ketika berdiri di hadapannya, sehingga hatinya dipenuhi rasa takut dan hormat kepada Allah. Lehernya tunduk, dan dia merasa malu untuk berpaling kepada sesuatu selainnya dalam solatnya. Dia mengerjakan solat dengan penuh khusyuk, sempurna syarat serta rukun, dan juga sunnah-sunnah yang lain ikut kemampuannya. Solat ini menjadi kegembiraan, kelazatan serta dan buatnya. Orang seperti ini tidak akan merasa tenang melainkan dengan solat. Ia menjadi penyembuh, healing, dan bukan beban yang perlu diselesaikan.